Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, tetamu-tetamu Allah, apapun tu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat menyambung kembali daurah Ramadan pada petang ini insya-Allah. Dan pada petang ini kita nak berkongsi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk perkongsian ilmu. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahawa menuntut ilmu itu lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Bayangkan Imam Syafi'i meletakkan menuntut ilmu itu penting berbanding dengan solat sunat. Solat fardu dah tentu penting. Kita cerita hal solat sunat bagaimana diperkatakan oleh Imam Syafi'i. Ulun 1000 rakaat. Bayangkan mampu tak mampu kita melaksanakan solat sunat 1000 rakaat. Ada orang yang solat sunat tarawih 8 rakaat pun dah letih. Ada yang apatah lagi 20 rakaat. Apatah lagi yang banyak rakaat yang lain. Sedangkan waktu bulan Ramadan, waktu kita mencari, menimba, mencedok, menombong seberapa banyak kemampuan kita. Lepas tu, dalam bulan Ramadan kita banyakkan menuntut ilmu. Dengan ilmu lah akan mencerahkan perjalanan hidup kita, akan mencerahkan amal ibadah kita, akan membantu kita membuat dalam keadaan sempurna. Bagaimana oleh Imam Syafi'i kata, menuntut ilmu itu lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Jadi pada petang ini kita nak berkongsi sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, yang mafhumnya iaitu riwayat oleh yang diriwayat oleh Abu Ya'la dan dihasankan Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling disukai oleh Allah adalah beriman pada Allah. Satu. Yang kedua, menghubungkan silaturahim. Yang ketiga, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. 3 perkara. Amalan yang paling Allah suka. Amalan yang pertama, beriman pada Allah Ta'ala. Yakin pada Allah Ta'ala. Apa sahaja yang berlaku pada diri kita, pada orang lain, ialah ketentuan Allah SWT. Keyakinan itu penting. Bila kita yakin pada Allah SWT, sifat memberontak kita tidak ada. Macam seorang isteri yakin pada suami, maka tidak ada sifat pemberontakan. Bayangkan seorang suami yang bawa makanan keluar daripada tempat kerja, balik rumah, bawa makanan, beli makanan. Isteri yang yakin dengan suami itu makan. Tapi bukan bulan Ramadan, waktu siang hari lah. Waktu malam hari, makan makanan yang dibawa oleh suami. Sebab dia yakin suami ini tidak akan menganiaya. Dia yakin bahawa suami yang membawa makanan dalam keadaan sumber yang halal. Jadi dia makan, keyakinan itu penting. Suami pun tengok, Alhamdulillah, makan juga isi aku ni, apa yang aku bawa. Dia rasa seronok, rasa gembira. Sebab keyakinan tu. Begitu juga pada suami yang pakai apa saja yang isteri sediakan untuk pergi kerja, pakailah. Warna apa pun tak kisahlah. Yang penting apa yang disediakan oleh isteri. Sarapan pun tidak merungut. Apa saja yang isteri sediakan makan. Sebab keyakinan pada isteri, sebab itulah perasaan kasih dan sayang. Begitu juga kita yakin pada Allah Ta'ala. Beriman pada Allah, sifat yakin. Apa saja Allah beritahu, kita terima. Apa saja Allah perintahkan, kita ikut. Apa saja Allah larang, kita tegak. Ini sifat keyakinan pada Allah Ta'ala itu penting. Sebab tu Allah suka orang yang yakin pada Allah Ta'ala. Allah suka orang yang beriman. Dan Allah suka orang yang yakin. Sebab tu dalam ibadah puasa, Allah beritahu, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah tahu bahawa perbuatan puasa ini berat. Bukan ringan. Ibadah puasa ibadah yang berat. Berpuasa daripada terbit matahari, masuk waktu subuh, terbit fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Ada yang 8 jam, ada yang 12 jam, ada yang 23 jam. Bayangkan duduk di tempat yang jauh, yang 23 jam tempoh siang hari panjang. Tapi keyakinan pada Allah Ta'ala, sebab Allah kata, orang beriman ni aku yakin. Allah yakin pada orang beriman sebab Allah berikan perintah. Allah berikan arahan sebab Allah yakin pada orang beriman. Sebab tu Allah berkata, Ya ayyuhallazina aman, wahai orang-orang yang beriman. Puasa ini tidak diberikan pada orang yang tidak beriman. Sebab Allah tahu bahawa orang tak beriman, keyakinan ni tak ada, maka ibadah puasa ibadah yang sia-sia. Ibadah yang tidak memberi manfaat pada dirinya.
yang tidak meningkatkan keimanan dan tidak menambah penghayatan pada Islam. Jadi ajaran Islam yang bentuk ibadah seperti Allah sentuh ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman. Orang beriman saja Allah yakin. Suruh puasa dia akan puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan itu saja Allah yakin. Sebab tu perbuatan amalan yang paling Allah suka ialah amalan yang pertama ialah beriman pada Allah Taala. Allah suka. Allah suka manusia yang yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka manusia yang berharap pada Allah Taala. Jadi yang ni penting Allah suka. Yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan menghubung silaturahim. Menghubung silaturahim satu amalan yang Allah suka. Sebab tu Allah bukan suka saja, Allah paling suka menghubung silaturahim. Sebab tu Nabi menyatakan bahawa tidak halal bagi seorang yang tidak bertegur sapa dengan seorang yang mukmin, seorang muslim melebihi 3 hari. Tidak halal. Tidak sempurna iman kamu sehingga kamu mencintai saudara kamu bagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Hubungan silaturahim. Dalam bab kerabat, hendaklah kamu berikan hak kepada kaum kerabat kamu dan beri hak kepada yang lain-lain. Ini kaum kerabat, maknanya hubungan silaturahim, penyambung hubungan kasih sayang, silaturahim. Satu peristiwa, seorang wanita bernama Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ialah kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia orang yang ketujuh masuk Islam. Anak kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang cukup terkenal dalam peristiwa hijrah Nabi. Bapanya bernama, ibunya bernama Atiliyah. Atiliyah binti Abdul Uzza Al-Amiriyah. Ibu ni, isteri kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dia terlibat dalam peristiwa hijrah Nabi sebagai pembekal makanan. Dia diarahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menghantar makanan ketika mana Nabi dan Abu Bakar sedang bersembunyi di Gua Thur. Jarak Gua Thur dengan tempat Nabi dan Umar Abu Bakar dalam sekitaran perjalanan lebih kurang hampir 15 km. Jadi Asma binti Abu Bakar diarahkan oleh Abu Bakar, ni peranan kamu, wahai Asma, kamu bawa makanan kepada aku di Gua Thur bersama Nabi. Ya Asma nak bawa makanan jinjing macam balik pasar malam, tak boleh. Sebab orang kafir Quraisy ketika itu sedang mencari Nabi, mencari Abu Bakar As-Siddiq. Maka, apakah mata mereka tak perhati pada Asma binti Abu Bakar? Setiap sudut, sentiasa memperhatikan anak-anak Abu Bakar. Bimbang dan mereka tahu anak-anak ni kalau bergerak kena teliti, kena cek, kena pergi siasat. Dia akan membawa kepada tempat persembunyian Abu Bakar dengan Nabi SAW. Jadi, apa yang dibawa oleh Asma? Asma keluar waktu malam, membawa makanan. Di dalam pakaian ada satu, di dalam kain Asma binti Abu Bakar ada satu tali pinggang. Tali pinggang kain yang biasanya dijahit dua, dijahit supaya dia lagi tebal. Asma binti Abu Bakar potong tali pinggang tersebut untuk letakkan makanan. Apa makanan yang boleh disembunyikan dalam tali pinggang? Bukan kuih lapis, penyet kuih lapis. Bukan seri muka, langsung tak bermuka. Cendol, tak jadi. Apa makanan yang terbaik? Korma. Masak makanan, masuk korma, buah delima, buah korma, buah tin. Dan dililit di dalam tali pinggang. Di situlah orang tak perasan. Dia menyelinap naik di Gua Thur. Perjalanan Gua Thur tinggi, berbukit-bukit. Tapi Asma sampai ketika itu, sampai di Gua Thur. Pergilah. Lepas ditunjukkan pakaiannya, tali pinggangnya, kemudian dibuka, nak keluar makanan. Sejak hari itu Nabi memanggilnya Zatun Niqa, pemilik yang punya pemilik dua tali pinggang. Nitaqain, Zatun Nitaqain. Asma yang ada dua tali pinggang. Yang tali pinggang dipotong, dibelah dua. Ini Asma binti Abu Bakar. Jadi ketika mana Rasulullah bersembunyi di Gua Thur, dialah bawa kanan naik. Berapa lama Rasulullah berada di Gua Thur? 3 hari 2 malam. Sehinggalah Rasulullah selamat sampai di Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Asma binti Abu Bakar turut bersama berhijrah yang dipimpin oleh Ali bin Abi Talib dengan Aisyah radhiyallahu anha pergi berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Jadi ketika mana Asma binti Abu Bakar telah masuk Islam, mak dia tak masuk Islam lagi. Isteri Abu Bakar tak masuk Islam. Atiliyah tak masuk Islam. Maka ketika mana berada di Madinah, ibulah perasaan rindu yang amat sangat kepada anaknya.
Jadi ibu ni berkunjunglah rumah Asma binti Abu Bakar. Bawalah jajan. Apa dia? Bawalah kismis. Bawalah mentega. Inilah kegemaran orang. Makanan-makanan. Bawa kismis. Tentu kalau kita ziarah rumah orang, seloknya kita bawalah sesuatu buah tangan makanan. Yang pergi bodoh, dia tak buat apa-apa kan. Tak apalah, kita pergi rumah orang, orang tu lah sediakan makanan. Tak, kalau ikutkan budaya Islam, budaya yang diwarisi oleh orang-orang jahil yang masuk Islam, sampailah Islam meneruskan budaya tersebut, kita ziarah rumah seseorang, kita bawa makanan. Bukan kerana orang di rumah tu tak ada makan. Tak, ini adab, ini budaya yang baik. Jadi bila kita bawa sampai di sana, orang sana berkongsilah makanan kita bersama. Saling beri memberi, saling terima menerima. Jadi bila sampai rumah Asma binti Abu Bakar, dihulurkanlah kismis dan mentega. Asma ni nak. Sebab itu memang makanan kegemaran. Mak dia tu kismis, budak-budak. Kan? Kismis kan manis. Zabib dalam bahasa Arab. Zabib. Kismis yang manis. Sebab tu Nabi suka memberitahu bahawa kismis adalah makanan yang boleh menguatkan ingatan. Ada orang kata, Ustaz, saya makan kismis bukan 7 biji. Sampai sekotak. Lupa juga. Itu memang dah keturunan ke ataupun memang ada masalah. Kan? Sebab ingatan, Nabi boleh kata kismis boleh menguatkan daya ingatan. Maka Asma binti Abu Bakar bila dapat makanan yang dibawa oleh ibunya yang belum Islam, rasa risau. Nak, tak nak, tapi risau. Takut Allah murka. Allah marah, boleh tak dia terima makanan dan Muslim ni? Dan Muslim, walaupun ibu kandung sendiri ni. Ibu kandung si mak yang melahirkan ni pula. Macam mana ni? Akhirnya tanya pada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, tanyalah suami kamu Rasulullah. Boleh tak kakak menerima makanan yang dibawa oleh ibu? Kismis dan mentega. Kakak suka tapi mengenangkan berbeza agama, risau. Lalu disampaikan oleh Aisyah kepada Rasulullah. Rasulullah kata, so kakak kamu terima makanan tersebut. Kerana hubungan silaturahim ini tidak kira agama. Walaupun kedua-dua berlainan agama, anak masuk Islam, ibu bapa tak masuk Islam, hubungan silaturahim, masih lagi kaum kerabat. Cuma yang bezakan antara keduanya ialah agama sahaja. Jadi ini katakan Islam menggalakkan hubungan silaturahim. Allah suka menyambung hubungan silaturahim. Yang ketiga, mencegah kemungkaran. Menyuruh kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dua perkara yang berbeza. Suruh baik, cegah kemungkaran. Ada orang dapat pakej kedua-dua sekali. Boleh suruh buat baik, boleh menghalang kemungkaran. Dia boleh. Ada orang boleh cegah kemungkaran, nak suruh tak boleh. Ada orang boleh mampu suruh kebaikan tapi tak mampu nak mencegah kemungkaran. Yang Allah kata amalan yang paling baik, Nabi mengatakan amalan yang paling Allah suka ialah orang yang mampu menyuruh kepada kebaikan dan dalam masa yang sama boleh mampu mencegah kemungkaran. Kita ambil satu cerita bagaimana Umar bin Al-Khattab. Ketika mana dia nak pergi ke Syam. Di bawah kerajaan Islam. Dia minta Khalifatul Mu'min, Amirul Mu'min Umar bin Al-Khattab adalah khalifah Islam yang kedua, negara Islam semakin luas. Sampai ke Syam, sampai ke Iraq, sampai ke utara, sampai nak masuki Eropah. Jadi Umar Al-Khattab nak pergi ke Syam. Kumpulan. Namun dalam perjalanan dia dimaklumkan bahawa negeri Syam ketika itu dalam keadaan wabak. Tak ada ketahui, mungkin wabak denggi atau wabak taun. Telah ditimpa musibah wabak. Jadi Umar Al-Khattab ambil keputusan tak nak pergi, patah balik. Sehingga dikatakan oleh Abdul Rahman bin Al-Auf. Abdul Rahman Al-Auf sahabat Nabi. Dia tanya pada Umar, ya Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab, adakah kamu nak lari bertakdir Allah Subhanahu Wa Taala? Allah dah takdirkan, Allah dah tentukan kawasan tersebut memang ada wabak dan kamu telah ditakdirkan oleh Allah Taala pergi ke situ. Adakah kamu lari bertakdir Allah Taala, kamu takut ke? Apa Umar jawab? Aku berharap soalan itu bukan datang daripada mulut kamu ya Abdul Rahman bin Al-Auf. Sebab Abdul Rahman Al-Auf sahabat Nabi. Antara orang yang dijamin masuk syurga selain daripada Umar bin Al-Khattab, Abdul Rahman bin Al-Auf, orang yang kaya di Madinah. Di Mekah pun kaya, di Madinah pun dia kaya. Jadi bila dengar perkataan tersebut, Umar kata, aku harap pertanyaan tersebut, percakapan tersebut bukan datang daripada kamu Abdul Rahman bin Al-Auf.
Umar kata apa? Seandainya kamu mengembala kambing, mengembala ternakan, kamu di hadapan kamu ada dua lembah. Satu lembah yang subur, satu lembah yang tidak subur. Ternakan kamu mesti nak pergi ke lembah yang subur. Sedangkan di satu lagi ada lembah yang tidak subur. Tetapi kamu bawa ternakan kamu ke arah lembah yang subur, adakah kamu juga lari bertakdir Allah Ta'ala? Maka tadi Abdurrahman bin Auf, Umar kata, sebenarnya kita tak lari pada takdir Allah, kita lari pada satu takdir Allah, kita pergi pada satu takdir yang lain. Ini pilihan, mencegah kemungkaran. Sebab pergi kawasan wabak ni kemungkaran. Sebab tu dalam masalah COVID hari ni, kawasan-kawasan yang banyak kes, sebab tu kita ada undang-undang tidak boleh pergi, tidak boleh rentan negeri, tidak boleh membawa penyakit ke tempat yang tak sakit. Dalam ni, nah Umar telah mengatakan begitu. Lari pada wabak itu satu jihad. Sebab kalau pergi akan membawa bencana dan bawa menyebarkan bencana pada yang lain. Bukan kita lari pada ketentuan Allah Ta'ala. Tak, kita lari satu ketentuan untuk pergi satu ketentuan yang lain. Ini peristiwa wabak. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, wahai Umar, aku telah mendengar. Aku mahir dalam ini telah aku mendengar apa yang telah Nabi sabdakan. Iaitu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dan aku mendengarnya. Sabda baginda, apabila kamu mendengar terdapat wabak di suatu daerah, jangan kamu datang ke tempat tersebut. Sebaliknya, sekiranya wabak itu berjangkit di suatu daerah, sedangkan kamu berada di sana, maka janganlah kamu keluar melarikan diri daripadanya. Jadi Rasulullah sudah beri satu jalan pencegahan. Kalau kita belum pergi ke tempat yang wabak, jangan pergi. Kalau kita berada dalam kawasan wabak, kita jangan keluar. Supaya apa? Supaya tidak menyebarkan wabak tersebut. Sebab ini dianjurkan oleh Islam dan apa yang diperkatakan oleh Nabi SAW. Apatah lagi dalam keadaan kita sedang berada dalam pandemik COVID-19 sekarang ni. Jadi ada orang yang tak ikut arahan. Pergilah balik secara curi-curi pergi ke rentas negeri, rentas daerah, pergi semua. Akhirnya kawasan tersebut daripada zon hijau bertukar jadi zon merah. Sebab kerana dia ni. Sebab kerana dia. Adakah orang ni kata, ni takdir Allah, betul ni takdir Allah Ta'ala. Allah telah takdirkan kamu sakit, kamu membawa penyakit. Tapi Allah juga mentakdirkan kamu untuk tidak pergi. Kenapa kamu ikut jalan tersebut? Kenapa buat tipu? Kenapa buat pemalsuan dalam sudut kebenaran rentan negeri? Ini kena faham bahawa halangan atau PKP atau PKPD atau PKP dan sebagainya, Pentah Pergerakan ni, larangan Pentah Pergerakan bukan tujuan untuk lari daripada Islam. Tak, ini Nabi yang menganjurkan. Akhirnya kesan daripada kelalaian manusia yang ingkar arahan, yang tak jaga SOP, apa berlaku? Semakin naik, semakin kes demi kes demi kes. Daripada ratusan jadi ribuan. Daripada ribuan menjadi 2,000. Mencapai ke 3,000. Mungkin boleh mencapai ke 5,000. Jadi Nabi telah beri solution, telah berikan cara. Bagaimana bila kamu berhadapan dengan satu wabak yang belum jumpa penawan yang sebenarnya, maka kamu jangan pergi. Walaupun kamu dah tahu kamu telah divaksin dan sebagainya, ini arahan. Nabi kata jangan pergi tempat yang terkena wabak. Dan jangan kamu keluar sekiranya kamu berada di kawasan zon wabak. Untuk apa? Untuk mengawal prevention. Untuk mengawal keadaan, mengawal pandemik supaya tidak semakin merebak. Kita jangan menyusahkan orang lain. Seperti Yusuf Al-Qarni mengatakan bahawa kalau kamu tidak mampu buat baik, kamu jangan buat kejahatan. Kalau kamu tidak mampu menolong seseorang, kamu jangan menyusahkan dia. Jadi kesimpulan yang kita boleh ambil pada petang ini, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari ialah hadis Nabi SAW yang menceritakan amalan terbaik. Kita nak berusaha membuat perkara yang terbaik, maka Nabi telah memberikan kita jalannya. Yang pertama, amalan terbaik paling Allah suka ialah beriman pada Allah. Yang kedua ialah menghubungkan silaturahim, berhenti bermusuh, berhenti bergaduh, berhentilah daripada tidak bertegur sapa. Yang ketiga menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mudah-mudahan dengan perkongsian hadis ini dan perkongsian ilmu ini dapat membetulkan kita punya perjalanan kehidupan kita di muka bumi. Moga-moga kita menjadi semakin baik, semakin menghayati ajaran Islam, semakin memahami kenapa Islam ini diturunkan untuk kita. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.